Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan terangkan serba sedikit tentang teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras ini akan kita libatkan apabila kita bertemu dengan mana-mana segitiga yang ada sudut tepat. Tadi dah belajar pasal sudut kan? Okey, jadi kalau macam tak kira lah bentuk dia macam mana pun, asalkan dia ada sudut tepat sahaja, maka terus kita perlu ingat dekat mana kita nak gunakan teorem Pythagoras antara segitiga yang bersudut tepat ni. Okey. So, bila kita nampak sudut tepat aja, ni tanda dia ni kan. Sudut tepat ni, dia tanda macam tepat macam ni dalam satu segitiga. Maka automatik kita akan terfikir dekat mana kita nak gunakan teorem Pythagoras. Jadi apa yang kita kena buat apabila kita jumpa dengan satu segitiga yang ada sudut tepat? So, bila kita ada segitiga sudut tepat saja, automatik kita akan tengok kepada sisi yang bertentangan dengan sudut tepat tersebut. Dan terus kita tandakan pangkat dua macam ni. Okey. Dan bila kita dah tandakan dia, kita namakan dia sebagai si panjang. Namakan aja lah si panjang. Kenapa nama dia si panjang? Si panjang ni adalah sisi yang paling panjang dalam satu segitiga. Dalam sebuah segitiga yang ada segitiga sudut tepat kan, yang ada sampurajah ni, sisi yang bertentangan dengan sampurajah ini mesti adalah sisi yang paling panjang antara ketiga-tiga sisi yang ada itu. Kamu tak mungkin akan menghasilkan satu segitiga yang mana sisi yang bertentangan dengan sampurajah ni tapi dia lebih pendek daripada mana-mana sisi yang lain. Tak boleh, mustahil. Nak buat macam mana pun memang tak boleh. Jadi si panjang ni memang pangkat dia si panjang sebab dia bertentangan dengan sampurajah. Tetapi teorem Pythagoras ni bukan dibuat oleh orang Melayu lah. Dia dibuat oleh teorem Pythagoras. Maka dia namakan si panjang ni sebagai hypotenuse. So kita nama glamour dia adalah hypotenuse. Sebenarnya hypotenuse ni maksud dia si panjang lah. So yang paling panjang ni dipanggil sebagai hypotenuse. Kena cari mana satu hypotenuse. Sebagai contoh saya lukis lagi satu. Kalau di sini sampurajah, mana hypotenuse bertentangan dengan sampurajah dekat sini, tandakan dua. So di sini hypotenuse. Okey, dah tahu dah hypotenuse. So, apabila kita dah ada satu si panjang macam ini kan, kat sini kita dah tahu si panjang. So, automatik yang dua lagi ni jadi pendek lah, si pendek lah. Dua ni pendek. Jadi Pythagoras kata apa? Pythagoras kata teorem dia, teorem Pythagoras kata pendek tambah pendek akan dapat panjang. Tapi mesti kuasa 2 kan semua sekali. Pendek kuasa 2 campur pendek kuasa 2 akan dapat panjang kuasa 2. Mari kita cuba buat satu contoh. Contoh di sini. Ini sampurajah. Di sini 3, di sini 4 contohnya lah. A, B, C, X. So, pertama sekali, cari si panjang. Oh, dah ada dah si panjang. X ni adalah hypotenuse kita. So, X dah ada hypotenuse. Kita tahu bahawa formulanya adalah yang kedua ni pendek lah. Yang saya tandakan warna kuning ni pendek-pendek. Jadi, pendek campur pendek dapat panjang. Mesti kuasa 2 semua sekali. Jangan lupa kuasa 2. Kalau tak, mesti salah. So, ada yang pergi buat, saya tunjuk contoh yang salah. Dia pergi tambah terus. 3 kuasa 2 campur 4 kuasa 2 dapat 7 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Kemudian padam kuasa 2, X sama dengan 7. Ini punya manusia pun ada kat dunia ni. Tapi, salah benda ni memang salah. Jangan buat macam tu. So, cara yang betulnya adalah 3 kuasa 2 kira dapat 9.
campur 4 kuasa 2 dapat 16 adalah X kuasa 2. 9 campur 16 dapat 25 dapat X kuasa 2. So, X sama dengan punca kuasa 2, 25. So, dapat 5 lah punca kuasa 2. So, dapatlah di sini 5. Okey, seterusnya kita cuba buat contoh yang lain lah. Okey, gini pula. 5, 13, X. Okey, di sini campur darjah. Okey, perhati betul-betul sebelum kita buat apa-apa, jangan terus nak tambah dan sebagainya. So, perhatikan dulu, campur darjah dekat atas ni, yang bertentangan dengan dia, kita labelkan dia sebagai hypotenuse. Maka, 13 ni adalah si panjang. 2 ni adalah si pendek kan. Jadi, 5 kuasa 2 campur X kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Jangan tersalah. Ada yang pergi letak 5 kuasa 2 campur 13 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Totally wrong. Salah lah. Sebab apa? 13 ni adalah hypotenuse. So, hypotenuse mesti duduk kat belakangnya. Okey. So, kita akan dapat X kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Di sini tambah, pindah sini jadi tolak 5 kuasa 2. Sekali lagi, jangan memandai-mandai pergi letak sama dengan 13 tolak 5 dapat 8 kuasa 2. Memang salah. Okey. So, yang betulnya adalah 169. Mana letak 169? 13 kuasa 2, 169. Tolak 25 sama dengan 144. So, kita dapat X sama dengan punca kuasa 2, 144. Dapat 12. So, nilai di sini adalah 12. Jadi, semak. 5, 12. Adakah nilai dia lebih besar daripada yang hypotenuse ni? Kalau nilai dia lebih kecil daripada hypotenuse, kemungkinan besar betul lah. Tapi katalah tiba-tiba kamu kira kat sini dapat 5, 13.8. Confirm salah. Kenapa salah? Sebab kita tengok kat sini, nilai dia dah 13. Tak mungkin sisi yang patutnya lebih pendek ni, tapi nilai dia lebih besar daripada yang ada tu. Okey. So, itulah sedikit tentang teorem Pythagoras kita. Jadi, jangan lupa apabila kita berhadapan dengan satu teorem Pythagoras, kita nampak saja campur darjah, automatik terus labelkan yang depannya sebagai hypotenuse. So, insyaAllah jangan buat salah sebab topik ni sebenarnya agak mudah. Inilah peluang untuk dapatkan markah penuh. Okey, jumpa lagi di pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.